Hai guys, selamat kembali ke Kubigo. Rentetan video penjelasan saya pasal MH370 terhempas di selatan lautan Hindi hari itu, ramai yang memberikan pandangan, pendapat dan perbincangan yang menarik untuk kita baca di ruangan komen di bawah di video tu. Kepada yang belum menonton video tu, saya akan tinggalkan link di description di bawah. Sekarang ni, saya tertarik dengan komen-komen yang percaya MH370 sebenarnya di hijack, semada mendarat ataupun terhempas di Kemboja, dan rangka kapal MH370 boleh dilihat di Google Map berada di dalam hutan tebal di kawasan pergunungan Phnom Aural, Kemboja. Dan apa yang lebih pelik, ini dikaitkan dengan teori konspirasi New World Order dan Illuminati. Untuk tengok ataupun jalankan penyelidikan saya pasal teori ini, saya berfikiran terbuka. Saya akan baca laporan, saya akan tengok data yang ada, dan kalau betul data-data semua ni mengesahkan MH370 di Kemboja, saya akan terima dan saya akan sampaikan semula kepada semua goers. Tapi sebelum tu, kita kena buat penyelidikan kita sendiri sebelum kita buat kesimpulan. Benarkah MH370 sebenarnya terhempas ataupun mendarat di kawasan pergunungan ataupun kawasan hutan tebal di Kemboja? Sekali tengok, teori ini macam masuk akal. Kenapa? Sebab satu, Kemboja terletak di antara Malaysia dan Beijing, China. Yang kedua, kedudukan geografi Kemboja yang dikelilingi dengan hutan tebal menjadi tempat yang sesuai untuk menyembunyikan sebuah objek besar, di dalam konteks ini menyembunyikan MH370. Dan yang ketiga, insiden terakhir pesawat terhempas di Kemboja ialah sekitar tahun 2007 sehingga tahun 2008. Jadi agak mustahil kalau ada rangka kapal yang tiba-tiba ada di sekitar kawasan hutan di Kemboja. Untuk merungkai sejauh mana kebenaran teori ini, pertama sekali kita perlu faham asas teori. Ada dua teori yang percaya MH370 terhempas di sekitar kawasan hutan di Kemboja. Satu teori daripada Ian Wilson dan teori yang kedua adalah daripada Daniel Boyer. Kita akan tengok satu persatu teori ini dan kita akan tengok kesahihan teori berdasarkan laporan ataupun data yang ada. Pertama sekali, kita akan tengok teori Ian Wilson yang dibuat pada tahun 2018 dahulu. Ian Wilson ni jumpa image rangka kapal MH370 di koordinat latitude 12.088889 dan longitude 104.152517. Dan sehingga hari ini kalau kamu ambil koordinat tu dan masukkan di dalam Google Map, kamu pun boleh tengok rangka kapal yang memang ada di dalam Google Maps. Dan inilah yang dipercayai oleh Ian Wilson sebagai rangka kapal MH370. Penemuan Ian Wilson ni menarik perhatian media di Britain. Ian Wilson ni percaya sangat dengan MH370 di hutan di Kemboja sehingga kan dia sanggup pergi ke sana bersama-sama dengan adik dia yang dikenali sebagai Jackie Wilson di dalam misi untuk mencari lokasi MH370 berdasarkan data daripada Google Map. Pertama sekali, seperti yang dilaporkan, mereka pergi ke sana tanpa peralatan yang cukup, tanpa pengalaman yang cukup, dan senang cerita diorang ke sana serba kekurangan. Bila sampai ke Kemboja, mereka masuk ke hutan tebal dengan bantuan ranger hutan. Tapi di dalam perjalanan untuk menuju ke lokasi MH370 ni, mereka terserempak dengan banyak kumpulan pembalakan haram. Dan kebanyakan kumpulan-kumpulan ni selalunya bersenjata. Dan kalau mereka teruskan lagi meredah masuk ke dalam kawasan hutan belantara ni, berkemungkinan mereka akan dicederakan ataupun yang lebih teruk lagi, mereka akan dibunuh. Dengan itu, mereka memutuskan untuk keluar daripada hutan tebal di Kemboja, balik semula ke Britain, dan misi mencari mereka gagal. Dua beradik ni balik dengan tangan kosong. Sementara tu, bila semua ni viral ataupun tular di kalangan media di Britain, ada sebuah lagi laporan yang dikeluarkan. Kali ini menidakkan ataupun menafikan penemuan Ian Wilson di dalam Google Maps. Di dalam artikel tu ataupun di dalam laporan tu mengatakan yang berkemungkinan dua beradik ini ditroll ataupun ditipu
oleh hacker. Menurut Dr. Yi Jun Yu, seorang pakar sains komputer dari The Open University United Kingdom, dia percaya yang imej kapal yang dilihat oleh Ian Wilson dan semua orang ni dimasukkan secara digital oleh hacker, padahal sebenarnya tiada apa yang ada di sana. Hacker yang memasukkan imej kapal ni di Google Maps supaya orang buat spekulasi. Tapi betulkah Google Map dihack? Untuk mencari kebenaran sejauh mana kenyataan dari Dr. Eugene Yu ini, kita buat perbandingan. Kita tengok perkhidmatan imej satellite ataupun online map yang lain selain daripada Google Maps. Kita buat satu hipotesis ringkas. Kalau bentuk kapal di Google Map ni ada di koordinat yang sama di online map yang lain, kita boleh cakap yang teori Ian Wilson ni sahih dan Dr. Eugene Yu salah. Tapi kalau koordinat yang sama tiada di dalam online map yang lain, kita boleh mengesahkan yang teori Ian Wilson ni sebagai palsu dan Dr. Eugene Yu betul. Untuk tengok perbandingan ni, kita akan rujuk Bing Maps, MapQuest dan Yandex Maps. Ketiga-tiga jenama ni tiada kaitan di antara satu sama lain. Pertama sekali kita tengok imej satellite daripada data peta Bing ataupun Bing Maps pada tahun 2020. Kita masukkan koordinat yang sama seperti koordinat di Google Maps. Kalau kita tengok dengan teliti, tiada kapal di sini, hanya dikelilingi oleh hutan belantara. Kita tengok pula imej satellite dari MapQuest di mapquest.com. Data pada tahun 2020 di koordinat yang sama. Di sini pun tiada imej kapal dan seterusnya. Kita tengok Yandex Map, data tahun 2018. Ini adalah perkhidmatan imej satellite dari Rusia. Favorite saya sebab antara semua satellite, Yandex Map yang paling terang, bukan kualiti 3GP. Sekali lagi, koordinat yang sama, tiada rangka kapal kelihatan seperti yang ada di Google Map. Dari 4 online map ni, tiada rangka kapal ditemui di 3. Rangka kapal tu hanya ada di Google Map. Dari sini kita boleh mengukuhkan kenyataan Dr. Yi Jun Yu yang Google Maps dihack dan ada seseorang yang memasukkan imej kapal di sana dan semua orang telah pun tertipu dengan imej kapal ni. Lagipun kalau kita fikir logik, kalaupun itu adalah MH370 yang terhempas ataupun dibawa masuk ke sana pada tahun 2014 dahulu, tak mungkinlah sampai tahun 2020 rangka kapal tu masih lagi jelas kita dapat tengok. Mestilah rangka kapal tu ditutup oleh lingkaran daun yang tumbuh di sekeliling ataupun ada pokok yang tumbuh menutup rangka tu daripada pandangan satelit. Tapi kita boleh tengok sehingga tahun 2020 rangka kapal tu masih jelas kelihatan. Ini semua tidak masuk akal langsung. Jadi dengan itu, berdasarkan analisis online map dan juga kenyataan pakar, kita boleh cakap teori Ian Wilson kononnya MH370 di Kemboja ini salah dan salah sama sekali. Ramai yang tertipu dengan imej di dalam Google Map ni, padahal itu adalah imej yang dimasukkan oleh hacker. Kalau kamu mau dapatkan kepastian kamu sendiri, bolehlah tengok di MapQuest, Yandex dan juga BIMMAP. Masukkan koordinat yang sama dan tengok apa yang ada di sana. Adakah apa yang ada di Google Map ada di map-map yang lain ini ataupun tidak. Itu teori pertama. Buat masa ni kita sudah buktikan teori Ian Wilson itu adalah palsu dan jangan ramai lagi yang tertipu dengan imej kapal di Google Map ini. Seterusnya, kita tengok teori yang kedua. Ini adalah teori daripada Daniel Boyer. Juga dibuat pada tahun 2018, macam juga Ian Wilson, Daniel percaya yang dia telah menemui rangka MH370. Bukan itu sahaja, ini lagi pelik. Dengan gambar kabur yang ada di Google Map, dia percaya itu adalah rangka kapal yang tertulis ayat Malaysia dan juga ada logo Malaysian Airlines. Bila baca laporan daripada Daniel Boyer ni, saya memang keliru gila sebab macam mana dia boleh yakin itu MH370 berdasarkan gambar yang kabur kualiti 3GP. Rangka kapal yang kabur tu boleh dilihat di Google Map di koordinat latitude 12.0159 dan longitude 104.152. Jadi kamu boleh semak koordinat ni di Google Map dan kamu akan nampak satu tumpukan putih yang dia percaya adalah rangka MH370. Untuk tengok gambar ni, semua orang boleh buat spekulasi diorang sendiri sebab gambar ni kabur gila. Kita boleh cakap mungkin juga ini MH370. Mungkin juga ini kuil sebab di Cambodia penuh dengan kuil angkor, ataupun ini adalah menara elektrik. Pendek kata, gambar ni boleh jadi apa-apa je
sebab ia terlalu kabur. Satu yang saya perasan, koordinat ni terletak di kawasan berbukit Phnom Aural. Phnom Aural ni adalah sebuah gunung dan puncak gunung ni ialah puncak tertinggi di Kemboja. Dari sini saya tahu koordinat ni terletak di kawasan yang tinggi dan curam. Saya cuba tengok apa yang ada di sekeliling kawasan koordinat ni dan saya kenal pasti beberapa kawasan yang ada image yang berkongsi ciri-ciri yang sama dengan image Daniel di koordinat 119674 dan 104.239. Ini adalah air terjun. Macam yang saya cakap tadi, disebabkan ini sebuah kawasan yang berbukit dan curam, di sekitar kawasan Gunung Phnom Aural ni memang dikelilingi dengan air terjun. Di peta sahaja ada 3 air terjun yang dicatatkan berada di sekeliling Phnom Aural. Dan apa yang saya perasan, ketiga-tiga air terjun ni berkongsi ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri apa? Setiap air terjun ada saliran air mereka yang sendiri. Kalau kita tengok balik koordinat Daniel Boyer tadi, kalau kita tengok betul-betul, itu juga berkongsi ciri-ciri yang sama dengan 3 air terjun tadi. Bukan sahaja tona warna kedua-dua koordinat ni sama, tetapi di koordinat Daniel Boyer ni ada juga saliran air terjun. Berkemungkinan saliran air terjun ni mengalir daripada koordinat Daniel Boyer ini tadi. Bermaksud tempat kononnya MH370 terhempas ini adalah sebuah air terjun. Ia bukanlah sebuah rangka seperti yang Daniel Boyer ni percaya. Untuk kerajaan Kemboja pula, mereka menafikan teori-teori ini sebab mereka tidak pernah mendapat permintaan dari kerajaan Malaysia untuk mencari MH370 di sekitar Kemboja ataupun di sekitar kawasan pendalaman Kemboja. Sebab laporan rasmi pun mencadangkan MH370 terhempas di Lautan Hindi. Untuk itu, anda boleh tengok video lalu, saya akan tinggalkan link di description di bawah. Setakat ni, melalui analisis daripada data yang terhad ni, kita dapat menafikan yang teori MH370 berada di Kemboja. Sebab kenapa? Tiada data yang mengesahkan MH370 berada di sana. Semua data yang ada mencadangkan MH370 terhempas di Lautan Hindi. Apa yang ada hanyalah spekulasi dan andaian semata-mata. Diorang tengok rangka kapal di dalam Google Maps, lepas tu buat kesimpulan diorang sendiri tanpa buat penyelidikan untuk mengesahkan itu adalah MH370. Orang yang tengok ni, diorang tengok dan percaya dan kongsi pula dengan orang lain, menganggap itu adalah kisah sebenar yang terjadi kepada MH370, padahal itu adalah satu teori yang sangat-sangat kurang meyakinkan. Dan itu sahaja daripada saya pada hari ini tentang topik MH370 di Kemboja ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Mungkin ada lagi teori MH370 yang anda ingin saya rungkaikan, bolehlah tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Macam biasa, saya buka ruangan komen di bawah untuk perbincangan. Make sure kamu tinggalkan pendapat kamu di ruangan komen di bawah ataupun kalau ada maklumat yang saya terlepas. Dan yang paling penting lagi, jalankan penyelidikan anda sendiri. Saya sudah kasih rangka untuk anda cek sendiri di online. Jadi kamu boleh ceklah apa yang saya cakap tadi. Semoga video ni dapat memberikan pencerahan kepada semua sebab banyak teori-teori yang ada di internet tu yang bertujuan untuk meraih populariti. Even keluarga mangsa sendiri pun cakap teori-teori itu semua untuk tujuan publicity diorang yang mengeluarkan teori itu. Jadi agak kurang enak kalau ada teori-teori ini bukan sahaja mengelirukan orang ramai, tetapi ini juga memberikan kesan kepada keluarga mangsa yang terlibat. Dan sekarang kita tahu teori-teori itu sangat-sangat kurang meyakinkan, berkemungkinan juga teori yang palsu. Apa-apa pun, akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik pada setiap hari. Saya jumpa dari episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.